Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meluangkan masa kita untuk kita menyambung kuliah kita walaupun secara online lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat lah sempena musim PKP ni. Jadi kuliah kita tetap berjalan lah. Maknanya ilmu itu terus kita perolehi walaupun musim PKP sekalipun lah. Jadi seperti mana pada musim PKP ni kita tetap akan makan dan minum untuk diri kita, jasad kita. Begitu juga untuk roh kita juga beri dia makan, iaitu antaranya ilmu lah. Jadi insyaAllah malam ni kita akan sambung pengajian akidah kita. Kitab yang satu lagi ni, kita ada dua kitab akidah yang kita belajar. Satu akidah yang lebih terperinci lah, tapi di sini untuk mengulang kaji semula penting itu. Jadi akidah-akidah yang wajib, yang penting ini, maka penjelasan di sini agak simple. Tak huraiannya tak pergi tak macam kitab yang sebelum ni lah. Itu detail. Kitab Kifayatul Awam itu detail. Dan bahkan kita sebelum Kifayatul Awam tu pun kita pernah khatam lagi kitab Limpah Kurnia Ilahi tu kan. Itu pun detail. Tapi di sini nak ulang kaji balik, ambil yang wajib, yang penting dan yang wajib. Jadi mudah semua orang boleh. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tak silap saya baru satu pertemuan je kitab ni. Walaupun kita pernah khatam kitab ni, cuma kita ulang balik ni setelah beberapa tahun lah. Mungkin rasanya 7-8 tahun lah kot kita ulang semula. Jadi baru pertama kali hari tu sebelum PKP pernah kita baca sekali muka surat 10 tu. Ini kita masuk kepada muka surat 11. Dia maknanya baru pertemuan yang kedua lah, baru sesi yang kedua ni kitab ni. Dan insyaAllah mudah aja kitab ni. Dia punya page dia ada, mungkin saya dah snap, saya dah hantar dekat Haji Nazli. InsyaAllah mungkin beliau dah postkan kot dalam grup. Jadi boleh tengok lah di situ kalau nak tengok kitab. Simple je. Jadi dalam pertemuan yang lepas Imam Sanusi mengatakan wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifatnya. Kewajipan mengenal Allah ini sepakat, tidak ada khilaf. Kewajipan mengenal Allah ini ulama sepakat, tidak ada khilaf. Bahkan orang yang berakal pun tak akan menolaknya lah. Sebab kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Jadi mana mungkin kita beriman orang yang kita tak kenal atau sesuatu yang tidak kita kenal. Kita disuruh beriman, maksudnya beriman ni membenarkan, mentasdikkan, membenarkan di dalam hati. Apa yang kita benarkan? Kita benarkan dia sebagai Tuhan. Membenarkan dia sebagai Tuhan yang satu, yang menciptakan seluruh alam ini, yang mana kita wajib menyembahnya, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Tak mungkin kita tak kenal Tuhan kita.
Tak mungkin kita tak kenal Tuhan kita, yang mana kita wajib beriktikad, berpegang, meyakini, beriman akan dia ni adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia, dan kita wajib menunaikan perintah dia, dan kita wajib meninggalkan larangan dia, dan kita akan diseksa nanti di akhirat kalau kita melanggar perintah dia, dan kita akan diberi syurga kalau kita taat kepada perintah dia. Tapi kita tak kenal siapa dia. Mustahil kan? Mustahil kita tak kenal. So, ulama sepakat wajib kita mengenal Allah, sama ada akli ke ataupun nakli. Dalam Quran jelas Allah kata fa'lam annahu la ilaha illa, ketahuilah. Fa'lam, ketahuilah. Jadi Allah banyak guna ketahuilah. Ketahuilah tu maknanya suruh kita belajarlah, mengetahuilah. Suruh kita belajar fa'lam tu kan daripada perkataan alima ya'lamu, mengetahui. Jadi fa'lam, ketahuilah, maksudnya mengetahui cara dia apa? Mempelajarilah. Jadi kita wajib, sepakat ulama mengatakan bahawa kita wajib mengenal Allah. Bahkan kalaulah kita tidak kenal langsung Allah, itu boleh jadi kafir. Contohnya, orang tanya kita, kau kenal Allah? Allah tu wujud tak? Tak tahu. Dia tak tahu Allah tu wujud ke tidak, kafir. Kafir itu kafir. Yalah, dia Allah pun dia tak tahu wujud, itu kafir lah tu. Tapi kalau dia tahu Allah itu wujud, kemudian hanya sekadar tu saja, dia kata aku tahu Allah tu memang wujud. Lepas tu tanya lagi, Allah tu macam mana, apa sifat dia, tak tahu, itu berdosa, itu fasik. Itu fasik. Maka di sini ulama sepakat wajib mengenal Allah. Okey, macam mana kita nak mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan cara mengenali sifat-sifat dia. Mengenali sifat-sifat dia. Okey, adapun berkaitan dengan zat Allah Ta'ala itu, kita tidak mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala. Bahkan sebenarnya hakikat sifat dia itu pun kita tak tahu. Tetapi kita hanya tahu dia wajib bersifat dengan sifat-sifat sekian, supaya dia itu layak dianggap sebagai Tuhan. Memang dia dah Tuhan pun, bukannya kerana kita yang menyebabkan Allah tu layak jadi Tuhan. Tidak, maksudnya kita lah untuk mengukuhkan pegangan kita. Allah itu dia memang sebenar-benar Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia itu. Kenapa? Sebab dia memiliki sifat-sifat yang memang wajib bagi seorang satu-satu Tuhan untuk dianggap Tuhan. Jadi ada kan agama lain menisbahkan Tuhannya kepada berhala, kepada patung dan sebagainya. Layak ke berhala itu dianggap sebagai Tuhan? Jadi Tuhan mesti mempunyai sifat-sifat yang wajib. Bukan wajib, Tuhan tu wajib. Wajib bagi akal kita. Maknanya akal kita takkan boleh terima kalau Tuhan tu tak ada sifat tu. Contoh, orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kita kata tak masuk akal Tuhan tu disalib. Tak masuk akal Tuhan disalib. Tak masuk akal Tuhan itu makan, minum. Tak masuk akal. Jadi Tuhan mesti ada sifat-sifat yang khusus. Sifat-sifat yang khusus. Okey. Sifat-sifat yang khusus itu apa dia? Sifat Tuhan ini banyak. Maka ulama mengatakan bahawa kita lah sekarang ni, mazhab kita, mazhab Asy'ariyah ni mengatakan bahawa kita wajib beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna yang bilangannya hanya diketahui oleh dia saja. Itu secara umum, secara ijmali, secara global kita kena beriktikad sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang layak bagi dia, yang mana bilangannya hanya diketahui oleh dia. Adapun sebahagiannya dia ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran melalui rasul dia, diturunkan wahyu kepada rasul dia sampailah kepada kita Al-Quran. Dalam Quran tu Allah pada sifat-sifat sempurna dia. Kemudian dalam masa yang sama juga kita wajib juga mengetahui sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang tidak sempurna, yang tidak layak bagi dia. Itu pun kita kena wajib tahu juga. Sebab itu baru betul kita punya
kita punya makrifat kita terhadap Allah itu dengan mengetahui dua-dua sekali. Sifat yang sempurna bagi Allah, iaitu yang wajib bagi Allah, begitu juga sifat yang tak sempurna, yang mustahil bagi Allah. Dua-dua kita kena tahu. Tambah lagi satu, iaitu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana terlalu banyak sifat Allah Ta'ala yang diceritakan dalam Al-Quran pun terlalu banyak, sampai 270 lebih. Yang saya sebut tu 450 itu silap, saya silap. Dia lebih kurang dalam 270 yang disebut dalam Al-Quran. Itu yang tanpa berulang-ulang lah. Kalau dikira-kira yang berulang-ulang tu 4,630. 4,630 nama sifat afal Allah yang berkaitan dengan Allah saja. Allah cerita dalam Quran lebih kurang 4,630, tapi berulang-ulang lah. Berulang-ulang. Adapun Allah saja, nama Allah tu saja 2,000 lebih Allah Ta'ala ulang. Jadi banyak Allah ulang-ulang. Tapi kalau yang tidak berulang-ulang tu lebih kurang dalam 270 nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sama ada sifat zat atau sifat af'al. Jadi ulama kata tidak ada dalil yang mewajibkan kita mengetahui semua sifat itu. Maka ulama telah memilih beberapa sifat untuk kita, wajib kita pelajari, dan kita boleh mengenali Allah Ta'ala dengan sifat-sifat tersebut. Akhirnya lahirlah ilmu sifat 20. 20 itu pun tidak dirancang, tidak di planning. Dia terjadi dengan secara tak sengaja saja. Mana ulama memilih sifat-sifat yang wajib, iaitu sifat yang sempurna, iaitu 7 sifat ma'ani namanya. Kemudian 5 lagi sifat salbiah, menafikan perkara yang tak layak bagi Allah. Kemudian ditambah lagi dengan sifat maknawiyah yang melazimi sifat ma'ani itu, dan juga sifat yang asal iaitu sifat wujud. Jadilah 20 yang wajib. Itu hanya ijtihad. Terpulanglah kalau nak kenal Allah dengan cara yang lain, silakan. Detail pembahasan saya dah bahas sebenarnya banyak kali dah dalam kuliah Kifayatul Awam. Di situ tempat kita belajar secara detail. Ini secara umum sahaja. Jadi di sini dia kata antara perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah 20 sifat. Antara, nampak tu? Antara, bukan ini sahaja. Jadi ada orang yang salah faham, yang tak nak sebutlah perkataan-perkataan yang tak sedap kan. Nak kata bodoh ke, jahil ke, bengong ke, tak sedap. Maknanya dia tak faham lah tu. Dia tak pernah mengaji kot, atau dia sengaja nak memburuk-burukkan mazhab Asy'ariyah ni. Dia kata apalah Allah Ta'ala ada 20 sifat lah saja, padahal berlambat lagi 99 dan sebagainya. Kita kata antara yang wajib bagi Allah dan yang wajib kita ketahui lah. Kalau wajib semua, mampulah kita berdosa. Jadi antaranya ialah yang pertama dipanggil sifat nafsiyah, iaitu wujud, artinya ada. Jadi dia ada kategori lah sebenarnya. Ada kategori. Ada kategori. Sifat 20 itu pun dipecahkan kepada 4 kategori. Yang pertama kategori dipanggil sifat nafsiyah, iaitu satu sahaja, iaitu artinya ada. Wujud artinya ada. Satu saja dipanggil sifat nafsiyah. Jadi apa yang ada dalam ni, itu yang saya terangkan detail dalam Kifayatul Awam. Benda mudah. Yang kedua, kemudian kategori seterusnya sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat yang menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah. Sifat yang menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah, namanya salbiyah. Jadi campur dengan yang nafsiyah tadi, dia susun campur semua sekali lah. Yang kiranya bila bermula sifat salbiyah ni bermula dengan sifat yang kedua, iaitu sifat qidam. Artinya tiada permulaan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dia katakan Allah tu sifat nafsiyah dia wujud. Jadi kita pun wujud juga kan. Kita pun wujud juga, makhluk pun wujud. Tapi bezanya Allah punya wujud qidam. Allah punya wujud bersifat qidam, iaitu tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Kalau kita ni, wujud kita dipanggil hudus ataupun baharu, iaitu
bermula dengan tiada. Maksudnya adanya permulaan. Dulu kita tiada, lepas tu kita diadakan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, dia wujud dia qidam, wujud yang tidak ada permulaan. Dalam Al-Quran Allah kata huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Maksudnya huwal awwalu itu al-awwal bila bidayah. Al-awwal yang tidak ada permulaan. Maka diberi satu istilah khusus namanya qidam. Yang ketiga al-baqa, artinya tiada penghujung ataupun kekal lah. Baqa ni kekal, iaitu tiada penghujung bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi huwal akhiru bila nihayah. Al-akhir bila nihayah, itulah makna baqa. Ataupun dalam Quran jelas wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah zat Allah yang maha mulia. Ni kullu syai'in halikun illa wajha, semuanya akan binasa melainkan zat Allah. Maka Allah tu bersifat baqa, iaitu tidak ada penghujung bagi kewujudannya. Infinity lah. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahannya, artinya tiada segala bentuk persamaan. Tiada segala bentuk persamaan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Maksudnya Allah tak sama dengan makhluk. Tak sama dari segi apa? Dari segala bentuk. Dari segala sudut tidak ada persamaan. Maka apakah ukuran persamaan dan perbezaan itu? Itu dalam Kifayatul Awam. Dalam kitab Kifayatul Awam saya akan jelaskan secara terperinci. Di sini bukan tempat dia lah. Ini hanya kita nak tahu akidah yang wajib kita ketahui dan dalil dia. Nanti di dalam dalil ada menjelaskan sedikit lah. Ini kan sekarang ni disebut dulu semua sifat. Nanti lepas tu dia akan sebut pula sifat mustahil. Kemudian lepas tu baru dia bagi dalil. Di dalam dalil itu dia menerangkan sikit lah. Dia ada beri penjelasan sikit apa yang dimaksudkan dengan mukhalafah lil hawadis itu. Di sini hanya kita nak tahu dulu apakah akidah yang kita wajib ketahui. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu artinya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada tempat dan kepada sesuatu yang menentukan ciri-cirinya. Makna qiyamuhu binafsih. Di sini dia huraikanlah makna dia. Kalau terjemahan dia ini, kalau mukhalafah lil hawadis tadi, terjemahan dia mukhalafatuhu ta'ala. Hu tu Allah Ta'ala lah. Bersalahannya Allah Ta'ala ataupun tidak samanya Allah Ta'ala lil hawadis bagi segala perkara yang baru. Itu terjemahan. Cuma di sini dia tak terjemah, dia huraikan. Kemudian kalau qiyamuhu binafsi, dia tak terjemah, dia huraikan. Kalau nak diterjemah, qiyamuhu binafsi, keberadaan Allah Ta'ala dengan zatnya. Keberadaan Allah Ta'ala dengan zatnya. Jadi artinya kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat kepada tempat dan kepada sesuatu yang menentukan ciri-cirinya. Tak berhajat kepada sesuatu yang menentukan ciri-cirinya. Maksudnya tak ada yang buat dia lah. Tak ada yang buat dia. Yang keenam, al-wahdaniyah. Terjemahan dia esa lah. Keesaan. Wahdaniyah itu keesaan. Artinya tiada sekutu pada zat Allah Ta'ala, pada sifat dan pada segala perbuatannya. Itu huraian dia. Maknanya ialah qiyamu binafsi menolak faham wahabi zahir yang mendapat Allah mentempatkan. Pun boleh. Tapi sebenarnya yang lebih lagi mukhalafah lil hawadis. Mukhalafatu lil hawadis itu yang lebih tepat lagi. Qiyamuhu binafsi pun boleh. Cuma kalau secara zahirnya qiyamuhu binafsi itulah tak bertempat. Tapi kalau secara terperinci nanti saya jelaskan ketika bagi dalil. Ketika nanti dalam kitab ni ada kena bagi dalil. Dan lebih terperinci lagi kitab Kifayatul Awam. Sebab memang tujuan kita buat dua kuliah akidah ni, satu yang basic, satu yang
yang terperinci lah. Nanti kalau dua-dua saya buat terperinci nanti sama-sama pening nanti kan. Yang ni memang untuk yang basic saja. Kita tahu, wajib tahu ni. Jadi apa yang ada dalam kitab ni wajib tahu. Dalam Kifayatul Awam tu dia hurai macam-macam kan. Panjang huraian dia. Kat situ nanti tempat pembahasan. Jadi boleh je kita kata qiyamuhu binafsi itu menolak fahaman Wahabi yang mengatakan Allah bertempat pun boleh. Tapi sebenarnya yang lebih tepat lagi mukhalafah lil hawadis itu. Tapi nanti saya jelaskan. Tapi ini pun boleh. Kemudian wahdaniyah ini maknanya tiada sekutu pada zat, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Ini dia nak bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sambung. Nanti dulu dihuraikan dulu. Jadi selesailah di sini sifat salbiah. Bila wahdaniyah itu maknanya berakhirnya sifat salbiah. Sifat salbiah ada 5 sahaja, iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, al-qiyamu binafsi dan wahdaniyah. 5 ini sifat salbiah. Tadi yang pertama tadi wujud sifat nafsiyah. Sekarang nanti akan masuk sifat yang seterusnya. Maka ini ialah 6 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dikenali sebagai sifat nafsiyah dan 5 yang seterusnya dikenali dengan sifat salbiyah. Okey. Dan wajib juga di sisi Allah Subhanahu wa taala 7 sifat yang dikenali sebagai sifat ma'ani. Sifat tersebut ialah di sini dia tak sambung nombor 7, 8, 9, 10 dimulakan balik dengan nombor 1. Nanti kita campur sendirilah, semuanya ada 20. Ada 1 sampai 6 nafsiyah dan salbiah. Sekejap lagi masuk ma'ani dia mula balik nombor 1 lah, tak ada masalah. Nak tulis nombor 8 pun boleh. Nak tulis nombor 7 pun boleh. Okey, apa itu sifat ma'ani? Sifat apa makna sifat nafsiyah? Apa makna sifat salbiah? Itu secara terperincinya dalam Kifayatul Awam. Tadi saya dah beritahu kan, sifat nafsiyah sifat diri. Sifat salbiah sifat yang menafikan perkara yang tak layak bagi Allah. Sifat ma'ani ni sifat yang benar-benar wujud pada zat Allah Ta'ala. Sifat yang hakiki, sifat yang benar-benar wujud pada zat Allah Ta'ala. Itu namanya sifat ma'ani. Sifat tersebut ialah yang pertama kudrah, artinya kuasa. Pertama kudrah artinya kuasa. Yang kedua iradah artinya kehendak. Okey. Kedua-dua sifat ini berhubung, yakni bertaalluk dengan segala benda-benda harus, iaitu perkara yang kewujudan dan ketiadaannya boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Di sini Imam Sanusi dia menerangkan sifat sambil memberitahu ta'alluq dia. Apa itu ta'alluq? Ta'alluq itu ialah, kita boleh kata, fungsi sifat itulah. Fungsi sifat itu. Kita boleh kata ta'alluq itu adalah fungsi bagi sifat itu. Sebenarnya dalam bahasa Arab ta'alluq itu maksudnya talbus sifat amran zaidan alal qiyamiha bimahalliha. Satu tuntutan bagi sifat itu, tuntutan tambahan bagi sifat itu kerana dia berada pada zat. Maksudnya apa fungsi kudrah itu ada pada zat Allah Ta'ala, apa fungsi iradah itu ada pada zat, untuk apa? Itu namanya ta'alluq. Tak mana berhubungan lah. Maksudnya ta'alluq itu hubungan. Maknanya apa hubungan kudrah dengan benda apa? Maknanya apa fungsi dia? Dia buat apa kudrah tu? Iradah tu buat apa? Faham Okay, di sini dia kata ta'alluq di sini dengan segala benda-benda yang harus. Apa itu benda yang harus? Secara mudahnya makhluk. Makhluk. Iaitu dia kata perkara yang kewujudan dan ketiadaannya boleh diterima akal oleh fikiran manusia, oleh akal fikiran manusia. Maksudnya benda yang harus itu benda yang boleh ada, boleh tiada. Segala benda yang dia boleh ada dan boleh tiada. Dia bukan wajib ada atau wajib tiada. Dia boleh ada dan boleh tiada.
Itu namanya benda yang harus. Termasuk kita lah manusia. Kita ni manusia, semua makhluk selain Allah semuanya harus. Semua makhluk selain Allah semuanya benda yang dipanggil benda yang harus. Jadi kudrah dengan iradah itu hubungan dia dengan benda yang harus. Maksudnya kudrah lah yang mengadakan benda yang harus. Iradah lah yang berkehendakkan akan perkara yang harus. Itu makna ta'alluq. Perincian dia dalam Kifayatul Awam. Agak susah bab ta'alluq ni. Di sini saya tak nak detail kat sini. Tapi bab ta'alluq ni kalau tak faham pun tak apa. Bab ta'alluq ni tak faham pun tak apa. Contohnya dengan kudrah Allah mewujudkan Zaid. Dengan iradah Allah menentukan Zaid ni kaya ke miskin, berilmu ke jahil, ataupun tinggi ke pendek, gemuk ke kurus. Itu contoh dia lah. Kudrah mewujudkan. Kudrah ini mewujudkan atau meniadakan. At-ta'siru bil ijadi wal i'dam. Kudrah ini dia mewujudkan atau meniadakan. Iradah ni menentukan kekhususan. Bila nak dijadikan Zaid, di mana nak dijadikan Zaid, kemudian macam mana nak jadikan Zaid, gemuk ke kurus, alim ke jahil, kaya ke miskin. Itu sifat iradah. Sifat iradah. Kudrah ni mengadakan dan meniadakan. Iradah ni menentukan ciri-ciri dia. Iradah ni menentukan ciri-ciri dia. Bila PKP nak habis, kita pun tak tahu. Hanya iradah Allah Ta'ala lah yang menentukan bila PKP nak habis. Jadi bila Allah dalam ilmu Allah lah, dalam iradah Allah. Jadi kudrah mengadakan dan meniadakan, iradah menentukan ciri-cirinya. Yang ketiga, al-ilmu artinya pengetahuan. Jadi Allah Ta'ala ada sifat ilmu, artinya pengetahuan. Sifat ini berhubung dengan segala perkara, iaitu wajib, mustahil dan harus. Jadi fungsi sifat ilmu ini ialah, kalau bahasa kita, mengetahui lah. Mengetahui. Kalau bahasa ulama' dia panggil inkisyaf ataupun ihatah. Singkapan ataupun meliputi. Tersingkap ataupun meliputi. Maksudnya mengetahui lah. Maksudnya bahasa mudah dia mengetahui. Cuma lebih daripada mengetahui, iaitu tersingkap segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu, ilmu Allah Ta'ala. Kemudian hubungan dia apa? Semua benda yang wajib Allah tahu, semua benda yang mustahil Allah tahu, semua benda yang harus Allah tahu. Tadi kan kudrah dan iradah tidak ada ta'alluq dengan perkara yang wajib dan mustahil, hanya berta'alluq kepada perkara yang harus sahaja. Sebab apa? Allah nak mengadakan atau meniadakan atau nak menentukan ciri-ciri mestilah makhluk. Jadi maka tak ada hubungan dengan benda yang wajib, iaitu Allah sendiri, ataupun mustahil benda yang tiada. Nanti perincian dalam kitab Kifayatul Awam lah. Okey, kemudian dia ilmu ini berhubungan dengan segala perkara yang wajib. Sebab apa? Kan mengetahui. Jadi Allah mengetahui semua benda yang wajib. Apa benda yang wajib? Benda yang wajib bagi Allah. Allah tu wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib kudrah. Allah tahu semua. Allah tahu semua sifat wajib dia. Takkan Allah tak tahu kot sifat wajib dia. Benda yang mustahil pun Allah tahu. Benda yang harus pun Allah tahu. Semua benda yang wajib mustahil semuanya Allah tahu. Sebab ilmu ni hanya mengetahui. Kalau kudrah dia bukan mengetahui. Kudrah dia mewujudkan dan meniadakan. Iradah menentukan ciri-ciri. Maka dia tak boleh ada hubungan dengan wajib dan mustahil. Hubungan dia mesti dengan benda yang harus saja. Sebab benda yang wajib memang dah ada. Benda yang mustahil memang tiada. So tak perlu nak diadakan, tak perlu nak ditiadakan. Ilmu sekadar mengetahui. Jadi mengetahui benda yang wajib, mengetahui benda yang mustahil, mengetahui benda yang harus. Kemudian yang keempat, al-hayah artinya hidup. Sifat ini tidak berhubung dengan sesuatu apapun. Maksudnya sifat ini hanya sebagai suatu sifat yang menyebabkan adanya sifat-sifat yang lain. Maknanya
takkanlah Allah Ta'ala itu mati. Kalau kita tahu kan, kalau orang mati, mana boleh ada kudrah, mana boleh ada iradah, mana boleh ada ilmu, mana boleh ada sama' basar kalam. Maksudnya orang mati tak ada kuasa, tak ada kehendak, tak ada ilmu, tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh bercakap. Orang mati. Jadi Allah ada sifat-sifat tu semua, dah tentulah dia hidup. Maka hidup tu hanya untuk dia saja, tak ada hubungan dengan apa-apa. Yang kelima, as-sam'u artinya pendengaran. Iaitu sifat sama artinya pendengaran. Iaitu, nanti dia keluar kat bawah. Yang keenam, al-basaru artinya penglihatan. Artinya penglihatan. Jadi, kedua-duanya sifat ini berhubung dengan benda-benda yang wujud sahaja. Jadi sifat sama dan sifat basar, sifat mendengar dan melihat, penglihatan dan pendengaran dan penglihatan ini hubungan dia dengan benda-benda yang wujud. Maksudnya tidak ada hubungan dengan benda yang tak wujud lah. Ya, tak wujud nak buat apa? Lihat, nak buat apa? Dengar, benda tak wujud. Dan termasuk benda yang wujud, sama ada wujud yang wajib seperti zat Allah Ta'ala dan sifat dia, dan juga wujud yang harus seperti makhluk-makhluk ini. Jadi Allah melihat dan mendengar zat dia dan sifat dia. Allah juga melihat dan mendengar makhluk-makhluk ini, sebab semuanya wujud. Jadi tak ada hubungan dengan benda yang tak wujud lah. Kalau ilmu ada hubungan benda yang mustahil tak wujud. Pasal apa? Kita tahu benda yang mustahil, benda yang tak wujud kita tahu, kan? Sebab ta'aluk dia berbeza. Jadi melihat mendengar ni pun ta'aluk dia, kalau dalam bab kitab nanti dia bagi tahu inkisyaf juga. Cuma di sini inkisyaf dia berbeza dengan inkisyaf ilmu lah. Ilmu mengetahui sama' basar, pendengaran dan penglihatan. Kemudian yang ketujuh, al-kalam artinya perkata yang tidak bersuara dan berhuruf. Di sini dia kata perkata. Maknanya berkata-kata pun boleh, perkata pun boleh, apa sajalah. Maknanya di sini suatu sifat yang tidak bersuara dan berhuruf. Nanti detailnya dalam bab dalam bab dalil nanti. Jadi kalam ni mana kan, kalam tu di satu, kalam tu makna kita bercakap kan. Bercakap pun kalam juga. Tapi satu lagi sifat yang ada kan kita bercakap itu, kalau manusia lah. Kalau manusia maknanya ada sifat yang dalam diri yang menyebabkan kita boleh bercakap, dan kadang-kadang kita cakap dalam hati kan. Cakap dalam hati tak ada suara, tak ada huruf. Pembahasan yang detail dalam Kifayatul Awam, insya-Allah. Jadi kita hanya wajib beriman Allah Ta'ala mempunyai sifat kalam, iaitu sifat perkata yang tiada bersuara dan berhuruf. Sifat ini berhubung dengan perkara yang sama seperti sifat ilmu. Maksudnya kalam, sifat kalam ini dia punya ta'aluk dia, hubungan dia sama dengan sifat ilmu, iaitu segala perkara yang wajib, segala perkara yang mustahil dan segala perkara yang harus. Sama. Ta'aluk dia sama. Dan ta'aluk sifat dalalah, memberi petunjuk. Ta'aluk dalalah iaitu memberi petunjuk. Maksudnya kalau contohnya kalau kita lah manusia kan, kalau kita bercakap, apa tujuan kita bercakap kan? Supaya kita nak menyampaikan mesej tu kepada orang kan, memberi satu petunjuk kepada orang. Kalau kita tak bercakap, macam mana nak faham kan? Jadi untuk saling berinteraksi, saling memahami, kita bercakap. Jadi Allah Ta'ala pun ada interaksinya dengan manusia. Jadi Allah Ta'ala pun ada sifatkah kalam yang memberi petunjuk kepada manusia. Salah satu contoh itu Al-Quran itu kan kalam Allah. Di dalam Al-Quran tu ada macam-macam petunjuk. Jadi sifat kalam tu ta'aluk dia ialah dalalah, iaitu memberi petunjuk. Jadi memberi petunjuk kepada perkara apa? Semua perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus, semua Allah beri petunjuk. Okey, selesai 7 sifat ma'ani. Wajib juga bagi Allah Subhanahu Wa Taala 7 sifat yang dikenali sebagai sifat maknawiyah. Sifat ini pasti wujud apabila wujudnya sifat ma'ni. Yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah ialah
dah ada dah sifat ma'ani. Kemudian ada lagi sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani dan ma'nawiyah ni saling melazimi, saling melengkapi ataupun saling melazimi lah. Saya bagi tahu, takut orang tak faham saling melazimi ni. Saling melengkapi atau saling sentiasa, dia ni kalau ada, dia tu mesti ada. Itu melazimi. Lazim tu maksudnya adanya sifat ma'ani, pasti adanya ma'nawiyah. Tak boleh terpisah. Melazimi maksudnya tak mungkin terpisah. Contohlah di sini, kan, kita kata dia tu alim lah. Sebab apa kita kata dia tu orang alim? Sebab dia ada ilmu. Bila ada ilmu, maka pastilah alim. Contohnya lah. Jadi di sini Allah ada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, kan. Allah ada 7 sifat ma'ani. Maka bila Allah tu ada kudrah, maka mestilah dia kaunuhu ta'ala qadiran, iaitu bermaksud keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tu yang berkuasa. Maksudnya kaunuhu ta'ala qadiran tu untuk memberitahu bahawa Allah Taala itu memiliki sifat kudrah. Maksudnya dia sifat. Kalau kaunuhu qadiran, zat dengan sifat campur. Jadi sifat kudrah campur dengan zat Allah Taala, jadi kaunuhu qadiran. Kalau kudrah saja, kita bahas sifat saja. Tapi kalau kaunuhu qadiran, Allah tu maha berkuasa, maka sifat dengan zat sekali. Kemudian yang kedua, kaunuhu ta'ala muridan, bermaksud keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak, iaitu Allah Taala memiliki sifat kudrah. Maknanya iradah dengan zat campur, jadi kaunuhu muridan. Yang ketiga, kaunuhu ta'ala aliman, bermaksud keadaan Allah SWT yang mengetahui. Maksudnya Allah ada sifat ilmu, maka dia mesti aliman. Maksudnya ilmu itu sifat, maka bila sifat ilmu ada pada zat Allah Ta'ala, jadilah dia kaunuhu aliman. Saya ni dah masuk 14 dah ni. Dah masuk 14. Tapi tak apa. Ada 4 lagi sifat saya sebut, insya-Allah boleh. Saya tak snap tadi. Yang keempat, kaunuhu ta'ala hayyan, bermaksud keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup, dia kaunuhu hayyan. Yang kelima, kaunuhu ta'ala sami'an, bermaksud keadaan Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar. Sebab apa? Dia ada sifat sama', sebab tu dia kaunuhu sami'an. Yang ketujuh, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Yang keenam, kaunuhu ta'ala basiran, bermaksud keadaan Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat. Maksudnya ada sifat basar, maka kaunuhu basiran. Yang ketujuh, kaunuhu ta'ala mutakalliman, yang bermaksud maksudnya bila ada sifat kalam, dah tentulah kaunuhu mutakalliman. Sifat ma'nawiyah ini melengkapi sifat ma'ani sahaja, sama sahaja. Maknanya 13 pun boleh, 20 pun boleh. Sebab sifat ma'ani 7, sifat ma'nawiyah pun 7, pasangan dia. Jadi cuma di sini kalau kita lihat, cukuplah kan, ada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, dah cukup. Tak perlu ada sifat ma'nawiyah. Kenapa ulama tambah lagi sifat ma'nawiyah? Jadi sebenarnya asalnya tu sifat ma'nawiyah. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam bentuk sifat ma'nawiyah yang banyak. Jadi ulama-ulama memahami daripada sifat ma'nawiyah itu, keluarkan sifat ma'ani. Jadi sebab itulah dimasukkan kedua-dua sekali. Jadi kita wajib mengetahui kesemua 20 sifat ini. Cuma kalau ada satu mazhab tu namanya Mu'tazilah, mereka menafikan sifat ma'ani dan mengisbatkan sifat ma'nawiyah saja. Menurut Mu'tazilah tidak ada sifat ma'ani. Jadi menafikan sifat ma'ani ini tidaklah kufur. Tidak kufur sebab sifat ma'ani ini yang ada dalam Quran hanya beberapa saja. Ilmu. Contohnya ilmu ada dalam Quran. Lafaz ilmu itu ada dalam Quran. Yang lafaz kudrah, iradah, hayah, sama', basar ni dalam Quran tak ada.
Kalau kalam dalam Quran ada, cuma kalam yang dimaksudkan tu Al-Quran. Itu Mu'tazilah tak nafi lah, ilmu pun Mu'tazilah tak nafi. Tapi kalau kudrah, iradah, hayah, sama' basar ni Mu'tazilah dia nafi pasal apa, dalam Quran tak ada, dia kata. Dalam Quran hanya ada wa huwas samiul basir, maknanya sifat ma'nawiyah. Jadi sebenarnya mengingkari sifat ma'ni tidaklah sampai kafir, tetapi terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan sifat ma'ani. Begitu juga sifat ma'nawiyah, memang sepakatlah siapa mengingkari sifat ma'nawiyah kufur. Sebab apa? Mengingkari Quran. Mengingkari Quran, mengingkari rukun iman. Mengingkari rukun iman, dah tentulah tak beriman, kufur. Jadi campur-campur semua, 21 sifat nafsiyah wujud, 5 sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuh binafsih, wahdaniyah. Campur lagi 7 sifat ma'ni, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Campur lagi 7 sifat manawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadilah 20. 1 campur 5 campur 7 campur 7. 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani, 7 sifat manawiyah, semuanya jadi 20. 20 sifat ini wajib kita ketahui, kalau tak tahu berdosa menurut mazhab Asy'ariyah. Tak tahu berdosa. Kemudian nanti, ini baru 20, nanti kena tahu lawan dia, kena tahu dalil dia, tahu sifat harus dia, dan kemudian pada Rasul pula. Ini langkah pertama, mudah saja. Tahu, bukan hafal. Hafal tu baguslah, tapi hafal dengan mengetahui. Maksudnya kita faham. Kita faham. Bila orang tanya Allah tu ada kuasa, mestilah. Allah Ta'ala tu ada ilmu, mestilah. Allah tu ada iradah, tak tahu, berdosa. Tak tahu, berdosa. Kalau tak ingat, tak hafal tu lain. Tapi orang tanya Allah Ta'ala ada sifat kalam, mestilah. Sifat kalam Allah Ta'ala sifat, tak tahu, berdosa. Ini mazhab Asy'ariyah. Jadi tak susah, 20 sahaja. Ataupun 13 lah, asalnya 13 kan, 7 lagi sifat manawiyah itu melazimi sifat ma'ani, jadi mudah diingat. Kudrah, qadir, iradah, murid, ilmu, alim, kalau hayah, hay, kemudian sama', sami', basar, basir, kalam, mutakalliman. Senang je. Jadi inilah 20 sifat yang wajib diketahui. Nanti dalil dia pun wajib, kemudian bab dalil, bab kedua. Ini bab pertama, dia bagi tahu sifat yang wajib dulu. Lepas ni sifat yang mustahil, lepas tu sifat yang harus, lepas tu baru masuk dah dalil. Dalam bab dalil ni agak panjanglah pembahasan bagi setiap sifat, insya-Allah. Jadi 1 jam dah lebih kurang, cukup dulu. Ini memang sesi untuk kitab ni memang mudah. Saya tak perincikan. Nanti dalam Kifayatul Awam kita satu-satu kita akan perincikan. Sama saja. Dua-dua sifat 20. Cuma itu lebih terperinci lah. Jadi ini nak bagi tahu yang wajib saja. Wallahu alam. Setakat ni dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah mulai. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.